Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek Sains tahun 3. Hari ini kita akan belajar tajuk jenis-jenis takal. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 135 dan 136. Okey, jom kita baca sama-sama ya. Jenis-jenis takal. Selain takal tetap, terdapat beberapa jenis takal yang lain. Contohnya, takal bergabung dan takal bergerak. Okey, ini dah diberi dalam bentuk gambar takal bergabung dan takal bergerak. Okey, cikgu ringkaskan sikit apakah itu takal bergabung dan apakah itu takal bergerak. Okey, cikgu nyatakan ciri-ciri takal bergabung dahulu. Takal bergabung ni mempunyai dua takal. Ini satu dan ini satu. Jadi dia ada dua takal. Macam mana dia berfungsi? Okey, takal bergabung ni berfungsi apabila mengangkat beban ataupun objek menggunakan tali daripada bawah ni ke atas. Maknanya bila kalau kita tarik kan, sama ada kita tarik menggunakan motor ataupun tenaga manusia lah. Jadi bila kita tarik, beban ni akan naik. Akan naik ke atas. Bila kita menggunakan dua takal, sebenarnya dia lagi mudah berbanding dengan satu takal. Okey. Sebenarnya ini takal tetap. Yang satu ni yang dekat permukaan atas ni, ini adalah takal tetap. Ini bergerak. Dia bergerak kan. Kita tarik, dia akan bergerak ke atas. Itu secara ringkasnya. Manakala takal bergerak, ciri-cirinya ialah mempunyai satu takal sahaja. Ini. Mempunyai satu takal sahaja. Dan ianya digunakan apabila kita nak pindahkan beban ni ataupun objek melalui tali. Dia bergerak di atas tali ni, melalui alur roda ni lah pada takal ni. Jadi dia bergerak. Bergerak maknanya sama ada kita angkat tali ni ataupun kita turunkan tali, jadi objek ni akan bergerak melalui tali. Kalau katakan rendah daripada permukaan yang kita tetapkan di hujung tali ni, kalau lagi rendah, lajulah dia turun. Anda kata kalau kita angkat tali ni, dia akan ke depan dah. Tapi memang dia bergerak di atas tali. Dia bergerak. Dia bergerak. Okey, itu secara ringkasnya lah. Maknanya takal bergerak ni, dia punya takal bergerak melalui tali. Okey, kita pergi lagi. Di manakah kita boleh melihat penggunaan takal-takal ini? Dapatkan maklumat mengenai jenis takal daripada berbagai media. Sebenarnya kamu boleh, daripada selain kamu dengar daripada video cikgu ni, penerangan cikgu ni, sebenarnya kamu boleh search ataupun cari dalam internet. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya takal-takal ni. Banyak sistem ataupun penggunaan aktiviti harian kita menggunakan takal. Banyak. Okey. Dekat mana kita guna? Manusia ni guna kat mana untuk takal-takal yang kita belajar tadi, yang kita duk bincangkan tadi? Banyak tempat sebenarnya, tapi kita boleh nyatakan kat sini. Contohnya di antara macam yang pertama di pelabuhan. Okey, di pelabuhan ni sebenarnya takal banyak digunakan pada kren. Pada kren. Untuk apa? Mari kita tengok. Takal pada kren memudahkan kerja memunggah kontena dari kapal ke lori. Betul. Biasanya pelabuhan ni dia punya barang dia berat. Kontena. Biasa kontena tu kalau kamu biasa macam kamu pernah nampak dekat highway ke jalan raya ke, kontena ni dia dibawa oleh lori. Lori ataupun trailer yang panjang, yang besar tu, itu adalah kontena. Jadi nak angkat kontena tu bukan sebarang guna teknologi lah. Kita perlu guna teknologi yang canggih. Jadi untuk menjimatkan masa, untuk memudahkan kita memindah ataupun memunggah, jadi kita gunakan kren ataupun takal yang ada pada kren tu lah. Jadi pergerakan jadi mudah, cepat, jimatkan kos ataupun jimatkan tenaga. Sebab tu kita guna sistem takal pada kren di pelabuhan. Senang kita nak munggah barang daripada kontena, daripada kapal, kemudian kita angkut kepada lori lah. Senang. Okey, kita pergi lagi. Adakah takal di pelabuhan sama seperti takal untuk menaikkan bendera? Sebenarnya tak sesuai lah. Kalau bendera tu dia kecil sahaja. Sebab kita nak naikkan beban bendera tu bukannya berat. Jadi tak sama. Tak sama. Dia punya bendera ni, dia punya takalnya tetap.
takal tetap di hujung batang bendera tu kat atas tu. Kalau yang macam dekat crane ni di pelabuhan, dia banyak takal kita gunakan untuk mengurangkan tenaga ataupun daya untuk kita angkat kontena tu. Okey, kita pergi lagi. Bagaimanakah takal dapat memindahkan kontena yang berat daripada kapal ke lori dengan mudah? Sebenarnya kita dah bincang ni, sebenarnya kita menggunakan daya yang rendah ataupun daya tak banyak lah, kita kurangkan penggunaan tenaga. Jadi banyak sebenarnya faedah bila kita guna sistem takal dekat pelabuhan. Jadi senang kita nak pindah kontena. Okey, kita pergi lagi. Yang kedua ni tapak pembinaan. Jadi takal pada kren memudahkan kerja mengangkat bahan binaan. Jadi kamu tengok kat sini, nak angkat konkrit, besi keluli, jadi mudah sebab objek ni memang tak boleh diangkat dengan daya manusia lah, berat. Jadi dia mungkin boleh boleh terjadi kemalangan, tertimpa ke atas badan kita, jadi bahaya. Jadi kita gunakanlah sistem takal ni pada kren dekat tapak pembinaan supaya mudah, cepat dan selamat. Okey, bagaimanakah proses pembinaan sesebuah bangunan tanpa menggunakan takal? Itu memang susahlah, agak sukar untuk kita menyiapkan pada jangka masa tertentu untuk menyiapkan bangunan. Yang kedua, bilangan pekerja makin bertambah lah, sebab kalau nak angkat barang kan, jadi bertambah lah, jadi berat kita nak angkat ke tempat yang tinggi kan, jadi susah, agak sukar untuk kita membina sebuah bangunan. Jadi bila kita gunakan crane, jadi daripada bawah tu walaupun 10 tingkat ke 15 tingkat ke, jadi senang bila kita guna sistem takal ni untuk memunggah barang daripada tapak pembinaan kepada bahagian atas bangunan lah. Senang. Okey, itu sajalah secara ringkas. Sebenarnya kamu boleh cari dekat internet. Banyak dalam internet tu banyak penggunaan sistem takal terhadap aktiviti yang memudahkan kerja harian kita. Banyak. Contohnya boleh cikgu bagi, ada menggunakan sistem takal untuk kita mengecat dinding bangunan. Macam kita nak cat dinding bangunan pun mesti kita tergantung di bahagian bangunan yang tinggi kan. Jadi tempat duduk kita tu kita boleh gantung dengan sistem takal supaya kita ni memang boleh mengecat dinding ataupun membersihkan cermin bangunan. Sebenarnya boleh, sistem takal tu boleh turunkan kita pada tingkat berapa yang kita nak, tingkat 15 ke, tingkat 16 ke. Jadi itulah pentingnya sistem takal. Banyak sebenarnya, kamu boleh cari. Okey, setakat itu sajalah penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantulah. Kalau kamu kurang faham tu boleh rujuk guru-guru kamu, ataupun kamu boleh ulang video cikgu ni, ataupun kamu cari maklumat tambahan dalam internet. Okey, cikgu doakan kamu semua berjaya dalam pelajaran. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih. Bye.